Qala Allah subhanahu wa ta'ala Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujud wa hum salimun. Sadaqallahul azim. Pada hari yang penuh huru-hara, ada segolongan manusia yang diperintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun mereka tidak mampu untuk sujud. Mereka ialah orang-orang yang semasa di dunia dahulunya telah pun disuruh untuk sujud kepada Allah dalam keadaan mereka sihat sejahtera, tetapi mereka tidak melakukan sujud tersebut, iaitu tidak salat. Yang berhormat Datuk Haji Cik Muhammad Rahim bin Haji Yusof, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan, yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Bukhari bin Hamad, Ketua Pengelola Bahagian Dakwah Halaqat Negeri Kelantan, seluruh pegawai-pegawai, pengelola-pengelola halaqat, tetamu-tetamu jemputan, dan diraikan kedua-dua panel yang berada di atas pentas bersama-sama dengan saya pada pagi ini, seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurniaannya. Pada pagi ini, satu program yang telah kita rangka khusus dapat kita adakan, dan alhamdulillah jemputan yang kita anggarkan hadir memenuhi dewan pada pagi ini nampaknya berjaya mencapai target, alhamdulillah. Ambo selaku tuan hijau ni, orang panggil ketar lutut kat lah, lama tak buat. Dewan kita ni pun lama kosong. Alhamdulillah, dengan berkat dan usaha kita semua, pada pagi ini dewan kita dipenuhi bagi kita menghadiri satu majlis sambutan bulan salat, perasmian bulan salat, dan dimulakan dengan forum yang bertajuk Meraih Hifzillah melalui salat subuh. Mungkin adik kakak tertanya-tanya, bapa nak kecek bak semaya subuh ni? Semaya ada 5. Suka ambo sebut bahawa pada tahun ini kita lebih tumpukan kepada solat subuh. Ini hasil daripada ucapan yang amat berhormat Menteri Besar Negeri Kelantan, Datuk Bentara Kanan Ustaz Ahmad bin Yaakob, semasa dalam ucapan beliau kepada lantikan-lantikan politik pada awal tahun baru ni. Kerana kita lama ditimpa dengan pandemik COVID-19, yang mana tak ada kuasa yang dapat menjaga kita melainkan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikut yang amat berhormat, dia membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh maka dia berada di bawah jagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka slogan kita, Allah jaga kita. Tak pandai dengan kita jaga kita, Allah jaga kita. Nak suruh Allah jaga, salah satu caranya ialah kita menjaga solat subuh yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengupas tajuk ini, alhamdulillah, pada pagi ini di atas pentas kedua-dua tokoh yang saya kira tak perlu saya kenalkan kepada kita semua. Dua tokoh yang tidak asing lagi. Di sebelah kanan saya, Datuk Dr. Johari bin Mat, Pengarah Institut Pemikiran Tok Guru, yang selaku panel yang pertama, dan sebelah kiri saya Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, musyrif di Pondok Sungai Durian. Orang tanya, ambo musyrif ni ke dia, doktor? Mudi ke? Ambo kata musyrif lain, mudi lain. Musyrif atas pada mudi. Kenapa dok tak tahu? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tanpa membuang masa, saya ingin pergi kepada Datuk Dr. Johari Mat.
sebelum Datuk Doktor, kita kajian Kelantan ni setiap bulan Rejab, dan sejak daripada almarhum Tok Guru lagi menjadi Menteri Besar, Tok Guru memperkenalkan Rejab adalah bulan solat, dan kita akan buat sambutan bulan solat ni setiap Rejab. Cuma tahun ni dia terbabah ke Syaban terbabah sikit ke Syaban, tak apalah. Yang penting dalam banyak-banyak ibadat ni, solat diberi keutamaan. Puasa bukan tak penting, zakat bukan tak penting, haji bukan tak penting, tapi semaya ni dalam banyak-banyak ibadat ni dia mempunyai sentimental value dia sendirilah, kalau kita boleh guna istilah sentimental value ni. Jadi kalau boleh Doktor sebutkan di sini kenapa amalan solat ni amat penting berbanding dengan amalan-amalan lain. Dipersilakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Jah, moderator kita pada pagi ini, dan terima kasih Al-Fadhil Datuk Dr. Abdul Basit rakan panel. Yang berhormat Datuk Cik Rahim, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Bukhari, Pengelola Halakat Negeri, dan semua pegawai kaki tangan halakat negeri dan juga kawasan-kawasan, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini dapat kita berada di Dewan yang mulia ini, Balai Islam, untuk bicara satu tajuk sebagaimana yang telah disebut oleh pengurusi tadi, iaitu kita nak bicara solat subuh. Dia terang dah tadi. Tapi hamba yang tidak nak bicara solat subuh, ditanya hak lain. Kita orang tanya hak tu dah. Jadi tuan-tuan, semaya ni atau solat yang kita sebut dalam bahasa kita semaya, tak apalah mana-mana. Asalnya bahasa tu solat. Solat ni kalau kita ambil dalam dia punya terminologi dia, makna kalimah solat daripada perkataan silat, kalau kita terjemuh dalam bahasa kita, berhubung. Mudahnya semaya ni ialah menghubungkan hamba dengan Allah secara khusus. Kalau kita nak kata semaya ni saja menghubungkan Allah, rasa tak kena. Sebab kita hidup dalam hidup kita di dunia ni, setiap saat, setiap detik ada hubungan dengan Allah. Dia tak boleh nak bercerai tanggal hubungan tu. Kita hidup, Allah beri. Kita boleh makan, Allah beri. Semua ni Allah belaka beri, sedia. Namun disebut solat ni menghubungkan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita melakukan pengabdian ini secara khusus ni untuk mencapai tujuan yang khusus pula, iaitu kalau kita tengok dalam semua kehidupan kita ni, tujuannya ialah Allah buat kita, termasuk jin sebelumnya, untuk kita mengabdikan diri atau memperhambakan diri kepada Allah. Itu tujuan. Kemudian dalam setiap ibadat yang kita buat, hatta rukuk Islam ke-5 ni ada tujuan khusus masing-masing pula. Jadi berhubung dengan khusus tujuan solat ni, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Taha, aqimis salata li zikri, hendaklah kamu mendirikan solat, iqamatus solat, untuk mengingatiku. Itu tujuan khusus dia. Jadi tuan-tuan, untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan ni disyariatkan kepada kita supaya kita mendirikan solat pada waktu yang telah ditentukan. Dalam soalan yang tuan pengurusi tak tanya hamba ni, hamba nak sebut 3 perkara. 3 perkara ni, yang pertama kepentingan solat, yang kedua kelebihan dia, yang ketiga kedudukan dia. 3 nak sebut reka-reka.
Yang pertama kelebihan kepentingan sembahyang. Sembahyang ni yang pertama dia rukun Islam. Imaduddin. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sembahyang ni tiada agama. Kalau rumah tak ada tiada, tak jadi rumah. Dia tiada betul. Siapa-siapa diri sembahyang, laksana sembahyang dalam hidup dia, maka dia di agama. Dia tu mendirikan agama. Apabila dia tidak sembahyang, man tarakaha, siapa dia tinggal sembahyang, agama runtuh. Runtuh ni kalau peribadi tak nampak agama atas dia. Kalau kita kawin agama-agama, orang tak jumpa lagi, tak kenal lagi dia agama gapo, kita tengok, kalau kita tengok dia sembahyang, dia Islam. Kalau dia tak sembahyang, tak ada nama Islam tu. Islam tak nampak atas dia tu. Tu nak hebat sembahyang ni. Kalau nak nanti puasa setahun kawin, apa boleh tanya dia mau Islam ke tak? Sembahyang ni 5 waktu sehari semalam, hak wajib. Kalau dia sembahyang, nampak dia Islam, tak payah tanya dah. Tapi kalau dia tak sembahyang, dia 3 hari duduk sayang dengan kita, tak sembahyang tu, kalau orang laki-laki, boleh tanya dia mau agama apa? Dia tanda orang Islam. Okey. Yang kedua, sembahyang ni rukun Islam yang kedua selepas syahadah. Kita pun semua tahu ni, rasa tak perlu kita panjang-panjang. Nah, salah satu rukun yang kedua dalam Islam. Yang ketiganya, perdu sembahyang ni beza daripada semua keperduan Allah hak lain kepada hamba dia. Hak kita baru ni jalan Isra Mi'raj, Ustaz. Tak? Orang duduk ceramah Isra Mi'raj geger kalah walaupun dalam keadaan tak boleh lah mana ni. Tak? Kok online tak online. Jadi istimewa dianya Allah Subhanahu wa taala memperselakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terima secara direct. Terima secara direct. Allah panggil Nabi naik ke langit, terima secara direct. Berbeza dengan semua keperduan lain, Allah Subhanahu wa taala perdu melalui Jibril di bumi. Hak ni perdu di langit. Tu beza. Istimewanya tu. Kalau kita nak tengok. Dan asalnya, semua kita tahu 50 dikurangkan seperlima. Seperlima pun Ustaz. Amo duk tengok Nabi Musa rakyat ke Rasulullah tu. Nabi Musa kata gini, tak kurang lagi dia. Umatmu tak apa gerak sangat ni. 5 apa? Hak 50 sama telah lah. Nampaknya Nabi Musa sebut ni ada kebenaran hak dia raya. Biar kita tak simpannya tu. Yang keempatnya, sembahyang ni boleh menghapuskan dosa. Hapus dosa. Hak ni banyak hadis. Hak kita baca dalam ni, antaranya Rasulullah sebut, nak sebut rekan-rekannya, dia kata kalau sekiranya depan rumah seseorang itu ada sungai, dia mandi 5 kali, ada lagi kau daki, sudah tutup tak ada, gitulah sembahyang menghapuskan dosa. Maknanya Rasulullah rakyat cara tu mudah faham. Kerana tu hak mudah faham ni Rasulullah rakyat mudah faham belaka. Hak kata saya faham itu cerita dia. Tak ada belik Rasulullah kata. Jelas terang, malah Rasulullah ni disebut, dia kata jawami'ul kalim. Kecek sikit, luah makna dan mudah faham. Gitu. Dan gitu juga sembahyang ni awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Amalan yang mula-mula Allah hitung di hari akhirat sembahyang, solat. Apabila sembahyang ni molek, maka hak lain-lain itu boleh diterima, dapat selesai. Kalau sini lekat, hak lain itu masalah akan bertimbul-timbul baik. Kerana tu Rasulullah kata, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau molek luluh, kalau tak kena sini
khaba, kecewa dah rugilah. Karena itulah Ustaz sebut tadi, orang ni suka semaya fardu je, hak sunat-sunat ni kadang-kadang tak berapa. Dalam hadis yang sama, kalau sekiranya semaya tu ada kekurangan, Allah suruh tengok, malaikat dia tengok hak sunat-sunat, nak tepel. Karena itulah tuan-tuan, jangan belorak semaya hak fardu saja je, buatlah hak sunat tu kata. Baik. Ya kenanya semaya ni pintu kepada kejayaan, falah. Dan orang yang meruntuhkan tak semaya, runtuh belakang. Karena tu hadis yang sangat menakutkan kita sini disebut sebagaimana Imam Muslim riwayat dalam hadisnya, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus solah. Antara nak tengok orang beragama dengan orang syirik ni dan kufur ialah tak semaya. Kalau kita kata berat kau berat ringan ke, setara itulah Rasulullah kata. Kemudian kelebihan semaya nak sebut sikit. Semaya ni tuan-tuan lebih kelebihan yang sangat besar. Yang pertama sebut dah tadi, semaya ni mengkifaratkan al-khataya waz-zunub. Al-khataya waz-zunub. Yang kedua, semaya ni sendiri dapat mencegah tuai dia daripada melakukan fahsyak dan munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semaya itu sendiri, semaya yang betul, semaya ini dapat mencegah seseorang daripada buat jahat dan perkara munkar. Jadi tuan-tuan, kalau itu Rasulullah kata sabda, kalau semaya itu tak boleh mencegah dia daripada perbuatan munkar, kena tengok semula semaya itu. Sebab Allah kata, Allah firman, semaya boleh mencegah. Kalau semaya itu tak boleh mencegah, kena tengok balik semaya itu. Ada rusak tak kena mana. Yang ketiganya, dia bercahaya. Allah akan letak cahaya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tiup cahaya di dalam jiwa orang. Kemudian orang yang semaya ni, kelebihan dia, orang tidak hulu hala. Halu'. Innal insana khuliqa halu'a. Wa idza massahu syarru jazua wa idza masul khairu manua illa al-musalli. Kalau kena susah tak gelepar, tak boleh nak jamu, kalau senang kedekut hangit. Kecuali orang semaya. Orang semaya comel. Karena itulah semaya ni kelebihan dia besar, dan seterusnya semaya ni membukakan pintu rezeki kepada semua orang. Kalau sebut rezeki ni boleh jadi ramai orang jelek mata sikit. Allah sebut apa dah dalam Quran. Baik, kemudian kedudukan semayanya, yang pertama tadi saya sebut dah, nak ulang sekali lagi, dia ni rukun Islam. Yang keduanya, semaya ni akhir pesanan Rasulullah kepada umat dia. Rasulullah sebelum meninggal dunia dia kata as-salah 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 wa ma malakat aymanukum. Jaga semaya, jaga semaya, jaga semaya. Karena itulah kalau semaya ni tak jaga, tak ada apa dah tinggal kepada seseorang itu. Tak ada, nothing. Orang putih kata nothing lah. Dan semaya inilah amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala suka sekali kalau kita boleh jaga maya dalam waktunya. Kerana itulah Abdullah bin Mas'ud bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling Allah suka, Allah Subhanahu wa ta'ala kenal. Lalu Rasulullah tanya, ahabbul a'mal ila Allah as-salatu ala waqtiha. Semaya tepat pada waktunya, dalam waktu. Jadi tuan-tuan, merasa itu sebagai mukaddimah untuk perbincangan kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Al-Fadhil Doktor di atas penerangan yang begitu jelas berkenaan dengan bapa semaya ini penting berbanding dengan ibadah-ibadah lain yang penting juga, tapi semaya ini lebih penting. Kalau apa nama ni kita boleh simpulkan
Satu hadis Nabi SAW sebut, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. In saluhat salaha sa'iru amalih wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Semua amalan-amalan ni bergantung semaya lagu mana. Semaya ni comel, barulah amalan yang dikira comel. Semaya tak sepenuh, tak seru ayaklah derma banyak mana, puasa banyak mana, dah tolong orang banyak mana, tapi semaya dok sibuk telajuk tolong orang. Kebajikan situ, kebajikan sini, charity situ, charity sini. Lah ni kan orang kuat buat NGO dok tolong orang, siapa tak ada semaya bah. Dah tu baru NGO sungguh. Enggak dia panggil. Tak ada nak semaya ni, tak ada ni nak bagi bantuan ke mana. Antara bangsa, Allahu Akbar. Semua tu saya tak nilai kalau semaya kita tak sepenuh. Saya nak beralih kepada Al-Fadil Datuk Dr. Abdul Basit. Kita nak masuk apa nama ni khusus berkenaan dengan semaya subuh, Doktor. Memang semaya ni ada 5 dan pada kali ini kita nak beri penekanan kepada solat subuh berbanding dengan solat-solat yang lain. Jadi hadis Nabi kata man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa semaya subuh dia berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta Al-Fadhil Doktor huraikan semaya subuh ni, semaya subuh sore ke Jumaat ke masjid ke mai rumah habini ke nak dapat zimmatillah ni lagu mana? Al-Fadhil dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dihormati Fadil Ustaz Azhar Riza selaku moderator, Sahibul Fadilah Datuk Dr. Johari selaku ahli panel yang pertama, Ashabul Fadilah, para asatizah, para ulama, tuan-tuan guru, tetamu muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini kita berforum, berbicara di sini di bawah tajuk fi zimmatillah. Jadi alhamdulillah sangat penting kerana kita duduk dalam suasana kempen. Dia panggil hari ini orang kempen tentang solat subuh berjamaah. Kempen lain buat dah, tapi hak subuh ni nak suruh kuat sikit. Lepas tu bila ada masjid boleh penuh waktu subuh, masjid apa tu? Hak orang duduk soho dalam internet ni. Pakat duduk gagah, pakat pergi tengok. Kita kata sepatutnya bagi anak lah, kalau masjid dia penuh, kita gagah biar masjid kapur kita penuh. Ni habis bawa dengan bah-bah pergi penuh masjid kawan tu pula. Nah, awak penuh dah. Jadi hak kita nak lah ni lagu mana supaya masjid kapur kita, masjid qaryah kita tu biar penuh. Allahu Akbar. Anda ingat mula-mula PKP 1 dulu, bila tamat PKP pagi Jumaat tamat. Hari bulan berapa Ustaz Jahan? Kita mesyuarat bikin sama kata nak sewa kemah ke mana hari ni. Dia kata apa? Rasa tak muat masjid kita ni. Duk mikir rasa tak muat masjid kita ni. Dia memang kata ginilah, minggu ni jangan sewa dulu, kita kelih keadaan dulu. Nah, kalau rasa penuh minggu lepas sewa. Hak tu lah je marinya. Rupanya hak duk ngamuk di Facebook tak boleh mari masjid tu, dia ngamuk ke Facebook ya, dia tak mari-mari juga. Baik, tajuk kita ni menarik tuan-tuan, para jemaah sekalian. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah, fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bi syai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Siapa dia salat subuh, maka dia di bawah zimmatillah. Kata Imam Nawawi, al-zimmah bermakna ad-dhaman wal aman. Mana orang ni duduk di bawah jaminan keamanan yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada dia. Siapa dia semaya subuh, maka fala yatlubannakumullah, mu janganlah siapa Allah Taala mari cari kamu. Yang menyebabkan dia akan campurkan kamu ke dalam neraka.
Jadi para jemaah sekalian, hadis ini panjang perbahasan. Kita tengok maksud para ulama mengatakan bahawa ada dua maksud. Man salat subha fa huwa zimmatillah. Siapa dia salat subuh, dia di bawah jagaan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, siapa dia salat subuh, Allah jaga dia. Ini salah satu daripada cara-cara nak mendapat keselamatan. Ya, macam kita solat subuh berjamaah. Solat subuh, kemudian kita zikir waktu pagi. Dari itu kita dah bincang tentang kelebihan zikir. Zikir pagi, zikir petang ni, kata di para ulama zikir, dia kata ibarat seperti baju besi. Zikir pagi petang kita ni macam baju besi untuk para pejuang, para tentera yang nak masuk peperangan. Maknanya kita kena mula ke situ. Jadi kita ni duduk di sini. Maka siapa yang solat subuh, jangan kamu kacau dia, jangan pergi usik dia, jangan kosek dia, sebab dia duduk di bawah jagaan Allah Azza wa Jalla. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan bahawa maksud dia at-tahzir, amaran keras daripada mensia-siakan, mencuai diri daripada menjaga solat subuh. Sebab apa? Siapa dia tak salat subuh, bermakna orang ni telah melakukan suatu pembatalan terhadap jaminan yang Allah Ta'ala beri. Tuhan kata siapa semaya subuh, bahwa fi zimmatillah, di bawah jaminan aku. Tapi mu tak semaya, mana kamu telah mengeluarkan diri kamu daripada sempadan jagaan kawalan Allah Azza wa Jalla, maka kamu duduk di bawah kawasan yang sangat berbahaya. Dia panggil jalan yang berliku. Ini dua huraian para ulama. Jadi kata di para ulama, dua-dua tu boleh berlaku. Siapa dia solat subuh, bermakna dia jaga diri kita, dia duduk di bawah Allah yang jaga dia. Sebagaimana istilah yang kita sebut ini, kita jaga kita. Ada orang gagal, dia kata, mana boleh kita jaga kita? Kita kata kita jaga kita di bawah penjagaan yang kita. Kita jaga keselamatan kita. Contohnya, tidak pergi tempat-tempat yang berbahaya, tidak buat benda-benda yang boleh menyebabkan tersebarnya wabak, dan itu di antara kita jaga kita. Tapi hak sebenarnya yang jaga kita Allah Azza wa Jalla, itu di bawah akidah kita yang sudah mantap. Maka para jemaah sekalian, timbul lagi soalan. Moderator bertanya tadi, solat subuh sore ke solat subuh di mana? Maka kata di para ulama, contohnya zahir daripada apa yang disusun oleh Al-Imam Muslim, rawi yang mengeluarkan hadis ini, Imam Muslim bawa hadis ini di bawah kategori salatul jamaah. Setelah dia bawa lebih kurang 20 hadis yang menyebut tentang kelebihan solat jamaah, barulah dia bawa solat man shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Maka di sini jelas menunjukkan bahawa solat subuh maksud dia berjamaah. Jadi kalau kita solat subuh berjamaah ni di mana? Sudah tentu salat subuh kalau kita kata berjemaah, secara otomatiknya jemaah di mana? Di masjid. Dan kelebihan salat subuh itu sendiri, Allah SWT telah sebut di dalam Al-Quranul Karim yang kita baca, dalam ayat yang dibaca oleh Datuk Dr. Jo tadi, surah Al-Isra ayat 78, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Quran al-Fajr, Quran Fajar. Kata di para ulama tafsir, di antara Ibnu Katsir yang kata, maksud Quran Fajar itu iaitulah salatus subhi, sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis fadlu salatil jami'i ala salatil wahid, kelebihan solat berjamaah dengan solat seorang diri 25 darjat. Wa tajtami'u malaikatul lail wa malaikatul nahar fi salatus subhi. Malaikat yang jaga kita ni dua shift. Malaikat yang jaga pagi, siang, malaikat jaga malam. Dia berkumpul tepat nak tukar shift dia mana? Waktu subuh. Kata Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Makna Quran fajar itu disaksikan oleh siapa? Oleh para malaikat. Mana kalau orang tak pergi sembahyang subuh, bermakna dia tidak mendapat persaksian. Di sini para jemaah sekalian, kalau masa lebih murid terkena ya, baru nak panah ni. Wa Quran al-Fajri, kenapa disebut? Yang lain-lain itu
dalam ayat tadi, ayat Isra tadi, aqimis salata lidulukis syamsi. Memula solat, dirikan solat pada waktu matahari tengah. Maknanya itu permulaan masuk waktu zuhur. Para ulama tadabbur dia kata, kiraan solat kita ni bukan daripada subuh, daripada zuhur. Zuhur dulu kisyamsi sampai matahari habis, maka tamatlah siang. Itu zuhur dengan asar. Ila ghasaqil lail, sampai kepada gelap malam, iaitu maghrib dengan isya. Jadi dua boleh jamak. Yang subuh tak ada dua. Wa Qur'anal fajri. Subuh itu dia panggil satu dia. Sebab apa subuh ni diletak satu, digunakan Qur'anal fajri? Sebab waktu subuh ni dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda akan baca panjang, dah antara 60 berapa puluh ayat untuk solat fajar. Nabi kita baca panjang. Jadi sesuai waktu subuh ni, waktu kita dengar ayat banyak-banyak. Sebab apa? Kata orang, permulaan hari. Bila permulaan hari, kita baru nak mula bekerja, artinya ke depan hari kita sampai maghrib ada 12-14 jam. Bermakna kita mula motivasi diri kita dengan ayat-ayat Al-Quran, supaya perjalanan hidup kita di bawah lindungan, di bawah panduan Al-Quranul Karim sepanjang hari kita. Demikian juga dengan kita bangun daripada tidur. Di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi, siapa ingat? Sambung. Tak ingat, balik pasti mula ni. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, dan kepada Allah kami kembali. Maknanya Allah, Nabi SAW ajar kepada kita handbrake pagi lagi. Kita hidup, baru nak pergi kerja, baru nak keluar rumah, tapi ingat, wa ilaihin nusyur, kamu akan kembali kepada Allah. Mana kalau kita ingat hak ni, kerja buat yang kita akan lakukan sepanjang hari ini, insya Allah kita tidak akan langgar SOP, kita tidak akan langgar PKP syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab kita tahu kita akan dibangkitkan oleh Allah untuk hari pembalasan. Maka Quran al-Fajr, maknanya pagi ni kita baca Quran, sehinggalah Nabi kita letak waktu subuh hari Jumaat baca surah Sajadah, surah Al-Atal al-Insan, semua surah yang mengait tentang kematian, tentang kehidupan, supaya kita berhati-hati dan beringat-ingat kita tidak berani melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla panjang hidup kita. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah penjelasan ringkas ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Cuma sebagai satu rekod, ada satu senarai pendek. Saya ingat pelajar, para peserta boleh tanda, ada 12 kelebihan solat subuh. Solat subuh berjamaah ni 12 kelebihan. Yang pertama, orang yang solat subuh, dia duduk di bawah zimmatillah, di bawah jagaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, orang solat subuh berjamaah, dia boleh pahala qiyamul lail penuh. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fi jama'atin, siapa dia solat isya berjamaah, fa ka'annama qama nisfal lail, seolah-olah dia bangun setengah malam. Maknanya kalau kita semaya subuh, jadi kita cukup memperlengkapkan, lengkap apa? Setengah malam lagi. Jadi alhamdulillah. Siapa nak balik tidur ke? Memang tidur dah pula ni. Tapi sekurang-kurangnya ada aset yang boleh kita meraih pahala qiyamul lail. Isya berjamaah, subuh berjamaah. Yang ketiga, bara'atun minan nifaq, melepaskan diri daripada sifat munafik. Sebab Nabi SAW beritahu, asqalu as-salati 'alal munafiqin, solat yang paling berat untuk munafik pergi masjid, isya, subuh. Jadi kita langgar SOP munafik ini, bermakna kita selamat insya-Allah. Yang keempat, orang yang solat subuh berjamaah, Allah Ta'ala akan beri cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dalam hadis Nabi kata, basyiril masya'ina fi zulami ilal masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah. Sampaikan khabar gembira kepada orang yang berjalan dalam gelap malam, sudah tentunya subuh dan isya, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Yang kelima, kita solat subuh berjamaah disaksikan oleh para malaikat dan mendapat pujian malaikat. Yang keenam, siapa solat subuh berjamaah, kemudian dia tunggu sampai naik matahari syuruk,
Bila mari syuruk, sekarang ni 7 suku syuruk. Kita kena tambah 15 minit, mana 7.30. Kita solat sunat 2 rakaat, sama ada solat isyraq ke, solat duha ke, yang pentingnya Nabi kata solat 2 rakaat. Ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Hadis ini dalam Tirmizi. Yang ketujuh, seolah-olah kita mendapat ghanimah dan meraih harta kekayaan dunia yang banyak. Hadis ini panjang tentang dalam peperangan. Yang ke-8, solat subuh berjamaah. Nabi SAW telah beritahu kepada kita, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar lebih baik daripada kita miliki dunia isi kandungan. Kata di ulama, kalau hak sunat bersatu, hak wajibnya bersama mana? Yang ke-9, an-najatu minan nar, iaitulah orang yang selamat daripada api neraka. Kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk syurga, tidak akan disentuh oleh api neraka siapa yang solat subuh ni sebelum terbit matahari dan solat sebelum terbenam matahari, mana solat asar. Hadis ini dalam Muslim. Yang ke-10, orang ini akan dapat melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, sebagaimana Nabi SAW pernah satu malam dia tengok ke bulan, tengok bulan purnama. Nabi SAW beritahu, innakum satarawna rabbakum, kamu akan tengok Tuhan kamu Azza wa Jalla sebagaimana kamu dapat tengok bulan. Kata para ulama, cara tengok bukan perkara yang ditengok, itu jangan keliru situ. Maknanya kita tengok Allah, cuma bandingan Nabi kata seperti mu nampak bulan, mu boleh tengok Allah di akhirat. Di dunia tak akan boleh. Maka Nabi kata, fa in istata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla khurujiha, maka kita kena jaga 2 solat tadi, asar, subuh dengan asar. Yang ke-11, kita akan dapat rezeki dan berkat. Sebab apa Nabi kata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah umat aku ni pada waktu pagi. Jadi orang keluar daripada rumah dia beribadat pada Allah Taala, sudah tentu orang yang diberkati oleh Allah. Yang ke-12, al-bushra, khabar gembira dengan syurga. Qala sallallahu alaihi wasallam, man sallal bardaini dakhala al-jannah. Siapa dia salat pada waktu sejuk, masuk syurga. Kata di ulama hadis, huma al-fajru wal asr. Itu sajalah 12 perkara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih pada Fadil Tur, penerangan yang begitu jelas berkenaan dengan semaya subuh adik kakak. 12 kara Dr. Bui. Tak keliru lagi tak tahu. Mana? Tak keliru lagi tak tahu. Tapi yang merasa puak-puak kita ni, hak mari ni, hak jenis jaga semaya subuh dah, insya-Allah. Ni hak duduk rumah ni. Dah hak duduk dengan live. Patagak hak mari podok dengan live podok. Hak tu hak kena cokek parok. Hak mari dah ni, insya-Allah kita ambil buah kilah Dr. Wi tadi 12 kara. Agak-agak ingat ke belakang tu? Nampak cantik podok ni. Jadi balik pas ni buka semula live kita ni. Live ni dia ada, boleh tengok semula. Dah tengok semula, patagak cantik molek. Wi kau orang 12 kara kita boleh kalau kita ni jaga semai subuh. Jadi saya nak beralih kepada Datuk Dr. Jahari. Tadi kita dengar tentang kelebihan semai subuh, tapi saya hello. Saya doktor kita ni pesing gana nak ayat dia tak derang mana hak jenis hak tu hetawa. Hak tu hetawa ni tak derang mana. Kalau hak orang tawa, jelah putih mata, berair mulut-mulut. Faham ke apa maksudkan ini? Kalau orang tawa, Allahu Akbar, rela tak tidur malam. Ambo dah baca surah Wattini waz-zaitun. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Tuhan cerita orang ni, Tuhan buat mulia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, terbaik dah, tapi dia membawa diri dia tu jadi serendah-rendah, sehina-hina pada binatang. Kecuali orang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala upah yang tidak putus-putus. Tuhan janji.
Hello. Kena. Ya, terah ni pula. Tuhan janji orang beriman, beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus. Tuhan janji ni. Kita lah ni kalau kerja, orang tawan, kerja ni ada gaji, kerja ni tak ada gaji. Kita nak hak mana? Hak ada gaji ke tak ada gaji? 5 saat dari sekarang. Nak tanya. Ada gaji ke tak ada gaji? Ada gaji lah. Baik, kerja serupa, hak ni tawar gaji murah, hak ni tawar gaji mahal. Nak gaji mahal ke gaji murah? Serupa dah ngambuk tu. Mana? Masjid ni 30 riyal sekala, hak ni 100.5. Janji dah kan 30 riyal ni nak pergi. Bawa 100 panggil dengan batal hak 30 riyal. Suruh lari laginya, kita nak 100.5. Pesing dia manusia lagu tu. Tak boleh kata berapa. Pesing dia lagu tu. Hak ada gaji murah, nak gaji mahal. Tapi yang nak sebut, manusia ni, hak dia kata tak clear, hak Tuhan tawa. Tuhan tawa hijau dengan dia ni, hijau dengan Tuhan ni, beriman, beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Tuhan akan beri pahala, ngupah ni, tidak putus-putus. Dunia, sampai ke akhirat, tak putus-putus. Tak putus lagu mana tak tahulah adik kakak. Tapi manusia ni, dia tak sih hijau dengan Tuhan. Dia lebih nampak hijau dengan manusia, hak boleh gaji 45,000 sebulan. Hak boleh gaji 10,000 sebulan. Hijau dengan orang ni turun pagi kelik gelap. Wak kelik pula hijau di rumah. Hak luar tu luar lah, wak kelik pula hijau di rumah. Sampai hijau dengan Tuhan dia tinggal. Padahal hijau dengan Tuhan ni, falahum ajrun ghairu mamnun. Dia tak nampak. Dia tak nampak. Waktu hamba kata orang ni dia tak clear hak Tuhan tawa. Dia clear ke hak manusia tawa. Jadi supaya subuh tak adalah 12 perkara tu, 12 perkara. Allahu akbar. Banyaknya tapi tak clear. Kalau clear pun dia buat tak molek. Dia buat jugalah hak Tuhan suruh ni. Dia buat tapi tak cara dia. Subuh masuk bulan ni pukul apa? Pak demo pukul apa? Pak Ambon dia 5 minit. Takut dia hari jauh lah. Subuh dia 5 minit adik kakak. Pukul 6.30 baru bangun. Baru bangun 6.30. Ustaz halakak ni. Malah sebutlah halakak mana ya. 6.30 baru bang. 6.30 baru bangun. Tegak hang duk main geliak mari tengok WhatsApp ke apa. Kau 7 baru suruh jamil mandi baru nak mari subuh. Tak apa, ada waktu lagi dia kata. Dalam waktu. Dok main dalam waktu. Mayalahu hamna abilahu baru mayalahu mayasa nak ambil hasar baru mayasa. Sebab dalam waktu. Dia tu nak ayat kita tak buat satu hal, kalau buat tak molek. Kalau buat ni tidak sepenuh. Jadi amba nak minta Al-Fadilatul Doktor sebutlah pada kita apa nama ni. Ada contoh-contoh salafus soleh. Salafus soleh. Sebab kita ni nak turut Nabi jauh dia kakak. Memang kita turut Nabi tapi kita kata tu Nabi. Orang kita tu Nabi. Berat nak tiru Nabi kak. Kita nak ambil contoh salafus soleh. Orang-orang soleh terlebih dahulu daripada kita. Lagu mana penjagaan mereka terhadap solat subuh. Dan kalau ada tips lah tu, lah ni kecek tips ni, tips nak kaya, tips nak berjaya, tips nak comel, tips nak kepeh perut, banyak tips. Jadi tips nak semaya subuh awal ke mana ke, kalau boleh doktor huraikan. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah banyak kita dengar tajuk kitanya dah siapa ada, iaitu semaya subuh dan kelebihannya. Ada 12 kelebihan tadi, dia merasa hak kita dalam ni tahu belaka dah gini, cuma tinggalnya beramal dan juga rakyat korang. Kita ambil di segi Rasulullah sebut balighu anni walau ayah, kena nyapa. Dan hak nyapa ini ialah salah kita semua, dan kita adalah ganti Nabi dalam nyapa. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok orang yang paling utama kita jadi contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau sekiranya supaya Ustaz sebut tadi ada kata air berat nak ikut Rasulullah kan? Berat guana. Tidak berat. Itulah contohnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Ayat ni kita duk dengar semua, kalau kita tak baca pun, kalau ustaz kan duduk moduk je ayat ni. Rasulullah adalah contoh. Dan kalau kita ngaji zaman kecil lagi sampai kelar ni, sifat Nabi ni disebut sidq, amanah, tabligh, fatanah. Hak ni lah kena contohnya. Kita kadang-kadang kita ngaji sifat Nabi kata, tapi kita tak ambil sifat tu kita buat contoh. Itu kelemahan kita. Kita ngaji sebagai ilmu dan knowledge, tapi kita tidak pergi pada tahap amal. Jadi ini kita hari ni kita nak nak tikatkan sikit diri kita sesuai dengan pertanyaan Ustaz Jan ni. Amo nak rakyat cerita. Nak cerita ni kalau kita cerita puak kita ni tak ada belah mana. Kita cerita orang duduk dekat dengan zaman Nabi. Tetap kita kajak hari ni tetap semaya je. Hak lain-lain itu biar gitu dulu. Cerita ni penting dalam hidup. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Faqsusil qasas, kena cerita. Kena royak cerita. Mudah-mudahan orang hak dengar cerita tu boleh berfikir, mengambil iktibar. Yatafakkarun. Kalau hak buruk jangan buat. Kalau hak baik pakat buat. Karena tu penting ngaji sejarah tu. Bukan ngaji sejarah setakat nak tahu, tapi nak amal. Karena itulah Al-Quran ni penuh dengan sejarah. Baik, tuan-tuan. Yang pertama dalam bab semaya ni. Kita kacau bab semaya gini ni. Dah Ustaz. Yang pertama para sahabat, para salafus salih. Salafus salih ni tuan-tuan ialah sahabat, at-tabi'in, atba'ut tabi'in ni yang panggil as-salaf. Salafus salih ialah orang-orang dulu. Orang dulu ni lah ia betul-betul buat amal ikut Nabi. Karena itulah kalau kita tengok orang panggil salafiyun, orang yang meletakkan diri dia untuk ikut orang salah. Cuma kadang-kadang sebut bunyi nama ni kan orang gelik-gelik pun ada. Baik. Perkara pertama kita nak cerita, nak sebut sini terikatnya hati para sahabat dengan dan salafus salih dengan semaya. Hati ni tuan-tuan, kalau dia terikat, dia sayang, dia ingat sama-sama, dia tidak akan lupa. Itu hati. Dan kalau kita tengok Rasulullah SAW apabila menghadapi satu-satu kasukaran, dia semaya. Ni pun belik pula kita ni. Kita susah tak? Tinggal semaya. Amu tak boleh semaya, apa susah. Kebalik paih tu. Rasulullah apabila menghadapi satu-satu kesukaran, dia semaya minta berdoa kepada Allah. Nah, ini contoh. Begitulah juga apabila kita tengok Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika orang kepung rumah dia, pemberontak kepung rumah dia. Isteri dia kata gapo kepada pemberontak. Isteri dia kata gini. Dia kata in taqtuluhu aw tatrukuhu fa innahu kana yuhyi al-laila kullahu fi raka'ah yajma'u fiha al-Quran. Mu nak bunuh ke, mu nak tinggal dia ke, dia ni semaya, dia semaya dia yuhyi al-laila, dia periuk malam ni kullahu fi raka'atin wa yajma'ul Qur'ana kullah, baca Quran habis. Karena tu disebut Sayyidina Uthman ni dia baca Quran sehari khatam sekali, sehari sekali. Nak rakyat pikat dia baca Quran dalam semai. Tuan-tuan, hak ni sahabat. Kita tengok orang lain pula. Orang lain lagu mana?
Sahabat juga Ibnu Abbas, apabila akhir usia dia buta, jumpa dengan tabib, kalau kita doktor lah ni tabib doktor hak tolak hak tolak je, bahasa beza. Doktor kata kalau hamba boleh berubat ni tapi tak boleh sujud semaya. Dah berubat mata kan tak boleh sujud kan, tak boleh sujud. Rupa-rupanya bukan baru penyakit ni, tak masalah mata tak boleh, orang tak boleh tunduk sujud ni. Dia kata ginilah, biar aku buta lah daripada aku tak boleh sujud. Biar aku buta daripada aku tak boleh sujud. Tengok, adakah kita tengok orang-orang lain ni lagu tu? Tapi hak ni kita kena baca sejarah. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud, dia kurang puasa sunat. Dia kata apa? Takut tak cekak nak maya. Maksudnya bukan dia tak puasa lasa tu Jangan kata dia tak puasa. Nak royaknya dia banding dengan solat dengan puasa ni, dia lebih ke semaya lagi. Puasa sunat ni tidak sangat-sangat, sebab dia kata kalau aku puasa sunat tak cakap nak maya. Yalah tu kata setengah orang kata apa tak maya hamba puasa. ada juga kita dengar apa tak maya hamba puasa. Letih. Terbalik kok belakang buat kita. Yang keduanya, terlalu jaga semaya. Sangat para salafus salih sangat-sangat jaga semaya. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jaga semaya. Kita nak tengok setara mana sahabat ni jaga semaya. Jadi kita tengok salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim. Dia kata apa? Manu dia lis-salati munzu aslamtu illa wa ana ala wudu. Tidak pernah, tidak pernah ada bel untuk semaya sejak aku Islam ni, tidak pernah bel tu aku tak ada wudu. Tuan-tuan, maknanya duduk dalam wudu sama dan bersedia sama-sama nak semaya. Tak ada dalam hidup dia sejak dia masuk Islam. Tika orang baik tak ada wudu. Enggak puak kita ni kan. Masya Allah, tabarakallah. Wudu tak tahu ku mana letak. Wudu ada tak apa, tak ada apa, okey juga. Dan kan orang baik-baik ni kan duduk sama dalam wudu, tak ada wudu tak apa. Kau rasa gitu tak ramai orang kita. Nah, tak ada wudu tak apa. Imam Tabi'in Sa'id Al-Musayyib, orang kata dia, kita hidup pada pasir lah, nak berahak. Dia kata kalau hidup pada pasir, aku nak maya isu dengan siapa? Rayaknya nak jemaah, Datuk sebut tadi, Datuk Abdullah Doktor tadi, nak semaya jemaah. Kerana tu sahabat ni, dia tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tinggal semaya jemaah. Biarlah pendapat ulama berbagai-bagai itu kita letak tinggal dulu. Para sahabat tak tinggal semaya jemaah. Rasulullah pun tak tinggal semaya jemaah. Sehingga akhir pun semaya jemaah. Kerana tu kadang-kadang semaya jemaah ni kita perengai. Bila perengai kan, tak hidup banasahnya, surah ke masjid. Kalau tengok kawasan sebagaimana Datuk Doktor tadi kata kan, tak penuh masjid lah kita lepas Covid ya, bukan boleh semaya. Kita tengok lagi, apabila dia nak dekat nak mati, Sa'id Musayyib ni, dia dekat nak mati, anak-anak dia pergi dekat, pakat tiap tangi lah belakangnya. Dia kata apa? Ahsinuz zanna billah, fa wallahi ma fatatni takbiratul ihram fi hadzal masjid munzu 40 sanah. Tuan-tuan, dia kata baik sangkalah terhadap Allah.
Rakyat kanak ada dia. Demi Allah, aku semaya di masjid ni sejak 40 tahun dulu sampai kelar ni tak pernah luput daripada takbiratul ihram ini. Tuan-tuan, semaya 40 tahun dan takbir yang pertama. Tak ada takbir rokok. Takbiratul ihram dia takbir lah. 40 tahun. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man shalla lillahi arba'ina yawman yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq." Siapa-siapa semaya 40 hari. 40 hari ni 5 waktu lah. Dan dia dar rakaat pertama. Yudriku takbiratal ula. Tak ada takbir rokok lah ni. Kutiba lahu bara'atan, diberi kepada dia 2 perkara. Bara'atun minan nar, lepas daripada api neraka. Alhamdulillah. Wa bara'atun minan nifaq, lepas daripada sifat nifaq. Nifaq pun kalau nifaq besar kan fid darkil asfali minan nar, duduk bawah sekali. Jadi tuan-tuan, dia ni 40 tahun tak pernah luput daripada, tak pernah tak ada, dalam bahasa kita mudah-mudah, tak pernah tak ada takbiratul ihram. Enggak, kita nak cakap terang sekali 40 hari je. Kerana tu dekat-dekat bulan Ramadan ni kita cuba buat. Cuba untuk kita semaya berjemaah biar ada 40 waktu setiap hari 5 kali tu dia takbir pertama tu imam. Ni pula kita lah belakang. Bagai-bagai ni, bagai buih kita ambil, boleh kita tak ambil tak? Terlepas. Begitulah juga Salman bin Mahran yang disingar dengan Al-A'mash. Dia kata apa? Lam tafutni takbiratul ihram munzu 40 sanah. Tak pernah aku luput. Tak pernah tak dapat takbiratul ihram ni sejak 40 tahun. Inilah sifat para salafus salihin dalam hidup mereka. Seterusnya kita nak tengok tuan-tuan, apa perasaan mereka kalau tak ada semaya Jumaat. Apabila sebut Jumaat ni tuan-tuan masuk belakang ni, Jumaat subuh, Jumaat asar, semua sekali ni. Dia secara umum. Ya, Datuk-Datuk tadi sebut khusus tetes subuh dah. Hak ni dia, sahabat ni dia buat umum belaka. Subuh tak subuh semua sekali 5 waktu. Dan kalau kita tengok sahabat ni dan salafus salih, kalau tak ada semaya Jumaat, sedih, kecewa, menangis. Pas kita berasa rugi kau, berasa sedih kau, berasa lagu mana tak ada semaya Jumaat. Kita boleh tengoklah. Teriak, kalau teriak sebab budak. Kita nak tengok tuan-tuan. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Semua kita tahu. Faqad fatatu salatul isya ma'a jamaah. Tak ada semaya isya berjemaah. Fa ahya tilkal lailah bis salati tahassuran ala fawati ajri. Semaya separuh malam kerana kecewanya tak sempat semaya Jumaat. Amo nak tanya, kita pakat tanya diri kita, tak usah tanya orang, tanya kita. Kita berasa buana tak ada semaya Jumaat. Berasa kita. Hak ni kita semua boleh jawab. Kita jangan tanya orang. Kita tak boleh jawab bagi pihak orang lain, tetapi kita boleh jawab untuk diri kita. Berasa lagu mana kita kalau tak ada semaya Jumaat? Berasakah kita serupa Abdullah bin Umar berasa? Kita tinggal situ. Kemudian Muhammad bin Sama'ah At-Tamimi, dia kata, makastu arba'ina sanah
lam tafutni takbiratul ula illa yawma matat ummi fa sallaitu 25 salatan uridu tad'if. Dia kata sejak 40 tahun dia kata aku hidup tak pernah tak ada sembahyang Jumaat kecuali sehari ketika mak aku meninggal dunia. Tu apa ni tak ada gitu. Maka dia ganda sembahyang malam tu 25 kali. Allahu akbar. Ni qasas, cerita betul ni, bukan cerita reka ni. Kalau kita tengok TV, kalau ada tubik lepas tu, ini adalah cerita rekaan semata-mata. Tidak ada kena-mengena yang hidup dan kena-mengena yang mati. Mana supaya kena tipu lah kita. Tak rasa kena tipu kalau tengok TV. Tapi tengok pula Malaysia. Oh, rela ditipu lah buat kita. Ni cerita sengoti. Cerita benar. Orang zaman dulu kita nulis kose-kose. Ni Sa'id bin Abdul Aziz At-Tanukhi, Imam Syam fi asri. Imam Syam. Masa dia, kana idza fatatuhu salatul jamaah baka. Rahimahullah. Tak ada sembahyang mau teriak. Kita jumpa ke orang teriak puak kita lagi. Boleh jadi ada ke lagi? Ada ustaz kali. Orang yang betul-betul kita, kau tahu ayat kita dia mau teriak ada. Ada. Kita harap-harap ada lah orang zaman ni pun. Tapi ni cerita dia. Teriak. Okey. Jadi kalau kita tengok malah Ibn Mas'ud kata orang tak pergi sembahyang Jumaat ni munafik. Berat sat kita. Puak kita lah, kita panggil puak kita lah tak. Makna gitu sekali. Sembahyang tak pergi Jumaat. Baik tuan-tuan. Perkara keempatnya khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk dalam sembahyang ni kita tahulah khusyuk ni tak ingat perkara-perkara luas selain daripada kita mengingat Allah, kebesaran Allah, memerhati apa yang kita baca, terimam baca, kita ingat. Kita berasa dekat dengan Allah dan sebagainya. Kerana itulah kadang-kadang sembahyang ni kalau tidak khusyuk gak, Rasulullah sebut ada hak boleh 10/10, 10/9, 1/8, ada yang sampai setengah. Macam-macam, mengikut keadaan masing-masing. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok salah seorangnya Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin ni maksudnya Ali bin Husin bin Ali. Cucu Sayyidina Ali, anak cucu Sayyidina Fatimah radhiyallahu anhum jami'an. Dia ni pada satu kali dia semaya di masjid, rutuhlah sebahagian masjid tu. Orang gagal. Lepas tu dia sudah semaya, dia tanya, tak dengar kau gapo nama? Baru sedar dia. Baru khabar orang gagal apa? Orang kata masjid utuh. Utuh dia tu. Kalau kita agak peh bunyi tu, tak tahu selalu dah gafuanya. Dia maknanya dia munajat. Kerana semaya ni munajatul abdi bainal abdi wa rabbih. Dia sudah duk kecek munajat antara hamba dengan Allah. Kita ni tuan-tuan kalau kita pergi kecek dengan orang besar, kita pergi konsentrasi kecek dengan dia, tupu ke dia, dengar hak dia kata. Pak kita nak suruh dengar hak kita rakyat. Kalau orang mari litah pun tak cara ke orang, ataupun tak khabar orang lalu, makna kita duk ralik, duk kecek dengan orang besar kita. Kita tak sih diganggu. Mari ganggu apa kita tak doli. Maka sebaiknya lebih lagu daripada tu lagi kalau kita maya. Kita munajat terhadap Allah. Sehingga Allah sebut dalam hadis kursi, qasamtu salata baini wa baina abdi wa li abdi. Nisbain dia bagi dah. Kita tak berasa. Kalau kita berasa kan, kita boleh rasa sampai situ. Apabila Rasulullah kata, hamba dia kata alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab hamidani abdi. Kita tak dengar tapi kena yakin Rasulullah ayat gitu memang gitu.
Apabila nak ni, kita kena faham. Kena tahu maknanya. Kau kata, hamba tak tahu makna. Tak tahu, kena ngaji. Tak sudah dengan tak tahu. Sebab orang ni, mari lahir-lahir ni, tak pandai selalu. Kena ngaji. Rok kau dengan tak ngaji. Sebagai contoh, puak kita maksud. Anak-anak kita. Semaya daripada kecil, sampai ke besar, sampai ke tua, sampai ke akhir hayat. Ada hak tak tahu makna tahiyat. Allah. Tak tahu makna tahiyat. Semaya. Alhamdulillah semaya. Comel. Tapi lebih comel lagi kalau tahu makna. Bukan kata tak comel. Comel dah maya ni tak lentik dah. Tapi nak comel lagi. Kalau kita ngaji kan, tak tahu apa satu kita baca, rasa tak boleh duduk. Tapi bab semaya boleh duduk, Ustaz. Nak guna kita ni hebat kat lah. Boleh duduk, tak erti baca makna tah, boleh duduk, tak erti baca tahiyat, boleh duduk. Tak erti baca doa iftitah, tak apa. Tak erti makna subhana rabbiyal azim, tak apa. Tak apa belaka. Tapi hak lain, tak boleh hang tak erti begini. Anak kita tak erti matematik, kita atas kursus. Kelas tuition. Tapi tak erti tahu. Tak belorak. Ni kita kecek kita. Bukan kita kecek atas orang. Baik. Kemudian, Atha' bin Rabah. Okay. Last kali, Amba nak sebut. Ibnu Jurayj dia kata, Amba tengok Atha' bin Abi Rabah, dia kata, selepas dia tua, dia semaya tu, dia baca 200 ayat. Pak kita Ustaz baca, alhamdulillah juga kita baca Quran, tapi baca paling surah paling pendek. Enggak kita hafal pendek. Tu sikit Ustaz, tapi tak ada batik pakatik dah tu dah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair, terima kasih pada Datuk Dr. Jaharimat. Masa yang amat mencemburui kita. Tak ada nak sebut tips. Baru cerita, baru banyak selajak dia kakak. Tu baru sebahagian, baru tu. Cerita salafus salih menjaga solat-solat mereka. Hak tinggal semai Jumaat tu, dia boleh qada ni. Dia boleh bukan qada, dia... Amba pernah dengar satu cerita lagu tu. Dia semaya 27 kali. Kerana semaya Jumaat ni lebih 27 kali. Dia pun semaya 27 kali, semaya Isya, sambung dengan sikit, dia mimpi malam tu. Dia mimpi, dia nampak, dia naik kuda dengan sekumpul orang. Tiba-tiba, orang tinggal dia. Dia duduk belakang sekali. Tak ada nak hamba. Kumpulan kuda ni. Dia mikir apa ni. Baru dia perasan. Mimpi tu nak ayat, walaupun membuat 27 kali tu mu tak ada nak ambak pahala orang hok des semaya berjemaah di masjid pada awal waktu. Nak kembali pada Datuk Dr. Abdul Basit, soalan terakhir lah. Amba tengok masa tak ada nak buka soalan, ajak nak buka soalan pada hadirin ni, tapi kerana kita kena berhenti pukul 11, jadi pada dengan Dr. Basit jawab soalan dan simpulkan forum kita pada pagi ni. Amba lebih kepada nak pergi fahmul khati', kesalahfahaman masyarakat kita. Ramailah hak jenis salah faham masyarakat ni. Sebagai contoh bab semaya, dia kata maya hak fardu jah, hak sunat nama sunat buat boleh pahala, tawak bukan berdosa. Maka dia apa bagi dengan hak fardu jelah. Ada kata semaya ni moga sore sodah tegak maya masjid buat berapa. Ni antara benda-bendanya. Hak teruk lagi gak ni lah ni boleh puasa ni. Terawihnya semaya tegak. Tak semaya hak 8 ni. Semaya 20. Tapi Isya tak semaya. Ngorek tak semaya, Isya tak semaya. Terawih dia pergi duduk depan sekali. 20. Orang semaya 8 ni malah. Semaya fardu tu duduk. Banyak lagi lah. Kalau boleh doktor sebut. Kesalahfahaman masyarakat kita tentang solat. Falyatafadhal mashkur. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du.
Terima kasih kepada moderator. Jadi alhamdulillah kita tengok kepada beberapa kesilapan, silap faham ataupun buat-buat tak faham ada berlaku situ. Cuma bila kita tengok kepada satu fenomena, dia panggil fenomena ni, mana satu benda yang agak menakutkan kita lah. Kita sebagai unit halakat, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, maknanya cakap selasa bercakap, kecek seumur dah kita kata. Bab penjagaan solat. Sebelum itu ada sebuah hadis yang diriwayat oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqudanna 'ural islami 'urwatan fa kullaman qadat 'urwah tashabbasa an-nasu billati taliha fa awwaluhunna naqda al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. La tanqudanna, mana simpulan ikatan iman Islam dalam diri masyarakat umat ini akan terungkai, terombak satu demi satu. Bila satu terungkai, orang pegang yang kedua, pegang yang ketiga. Yang pertama sekali dirungkaikan, dirombak, iaitulah hukum. Yang terakhirnya salat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dengan sanad yang sahih dalam Sahih Al-Mawarid. Artinya kalau kita nampak, mula-mula sekali bila mari penjajah meratah negara umat Islam, dia hapuskan hukum, undang-undang dulu hari. Sampai hari ni pun tak jumpa kita. Bila sebut bab hudud, ada senyum, ada buat main-main. Sepatutnya kita umat Islam, bila bunyi kata kita ni nak laksanakan undang hudud, pakai angkat tangan belakang, ya Rabbi, biarlah dapat kelulusan. Dewan negara di parlimen biar kita lulus benda ni. Tak, hudud, RUU pakuana, duk main. Bahasa Kelantan kata, nganyi lah. Jadi boleh hayat nganyi. Mana kita tidak ada perasaan. Maknanya penjajah mari, dia gonyang kita dalam masalah ini, dia berjaya. Tapi insya-Allah, kalau kita nak sungguh-sungguh, kalau tak berjaya zaman kita pun, kita berjaya dapat meraih pahala di akhirat, insya-Allah. Maka Nabi kata, wa akhiruhunna as-salah, yang terakhir sekali terungkai salat. Maknanya kalau orang ni tak semaya, la hazzalahu fil Islam, sudah tidak ada lagi bahagian dalam Islam. Pas tinggal gapo lagi kepada orang ni. Maka satu fenomena yang kita rasa perlu diperkuatkan lagi untuk dibincangkan ataupun dikempen masyarakat, iaitulah tentang ada yang berpada dengan solat fardu, tak solat sunat. Ada yang suka pergi masjid, tak masuk dalam. Tak jangan nak senara kali ni. Senara kita senara hari tak. Masa bulan Ramadan dulu anak buat senarai 40 perkara ajaib di bulan Ramadan. Boleh 40 kali. Puasa tak semaya. Ada juga lagi. Kalau ni kita nak mikir ni, semaya pergi masjid tak masuk dalam. Awal dia pergi. Orang tino dia rumah kat bini dia sokalah untuk ayah dia kat masya-Allah, setengah jam lagi kau pergi dah masjid. Pergi dia pergi duduk mana pada? Duduk wakah depan tangga masjid. Nyobuah situ siapa kau mak baru masuk. Ini pun satu fenomena yang perlu kita tangani juga. Rugi lah. Maknanya orang yang solat dia, tapi dia tidak jaga solat sunat. Kita kena kempen. Kalau telah nak keluar satu risalah tajuk dia, Projek Mega Mampu Milik. Pasal buat kita punya projek segar sikit. Ada projek hari ni tu. Tak kira projek ke apa. Kan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. Hari ni kita main 12. 12 macam, kebetulan. Siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam, 2 rakaat sunat fajar, 4 rakaat belum zuhur, sunat rawatib muakkad. 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas asar. Tulis tak? Kau tahu sih? Setengah tepat gagal. Mana ada pas? Kata kita nak dengar tu, nak dengar bantah tu. Kalau tak betul bantah. Jangan duduk senyap, tak jadi. Jadi 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isya, dalam hadis Ummu Habibah, Allah Taala akan bina sebuah mahliga dalam syurga. Buat kempen. Halaqah buat risalah. Kita bagi MGS kita ni kempen besar-besar, masuk kampung tu kampung, kita buat.
Dan kita pun lepas kuliah Isya tu, lepas kuliah Maghrib sudah maya Isya tu, jangan tu email pergi ambil gropo. Malam ni ada makan luar tu, hunggah selalu. Maya sunat dulu, ustaz royak saat ni, baru nampak dia diamali. Tunjuk kat bukti. Sejak ada ceramah ni, kempen projek mega, tiba-tiba lepas maya Isya, jujur pak makan, maya sunat tinggal 5 orang. Rugi besar kita. Kan? Itu kita rugi besar. Jadi kita kena buat. Boleh jadi ada setengah orang ni dia salah faham. Ustaz kata hak sunat, hak wajib buat boleh pahala, tak buat dosa. Hak sunat buat boleh pahala, tak buat tak ada apa-apa. Boleh tak ada apa. Buat tak main sunat, tak ada apa-apa. Hak ni kita kena tukar tune dia daripada tak ada apa-apa, buat boleh pahala, tak buat rugi. Maka dalam kepala kita ni yang sunat buat boleh pahala, tak buat rugi. Barulah kita rasa naik rang sikit. Sayang. Alhamdulillah setakat kita kempen nampak ramai di kalangan jemaah. Dia kata ustaz setakat ni saya 12 rakaat tu rumah mahliga dalam syurga 2-3 buah ya tak ada sebulan. Mana kita kata ini satu nikmat yang besar. Orang jaga sunat. Yang kedua masalah suka semaya sore atau segi jemaah. Musim PKP ni anak duk perhati tengok lepas pada PKP ni bila mari SOP solat berjamaah ni jadi 3 kumpulan orang tak pergi masjid. Ini tanda pada kita nak galah ni biar biasa dah. Yang pertama dia panggil mazhab sedar molek. Lagu mana mazhab sedar molek? Memang tak segi dah ke. Masjid SOP tu aku ni tak cukup syarat ni. Tua kau berapa dia kau. Batuk-batuk ni ginya malah demo. Jadi bini dia pun maya sore lah tak sedap gilah, tak batuk tu susah. Itu dia panggil mazhab sedar molek. Sedar molek hok malah gidah. Hak yang kedua ni masalah sikit. Dia panggil mazhab WHO. Dia kata kita ahli sunnah dia duk kempen orang sugi masjid maya jarak ni, dia kata ahli sunnah WHO tu. Ikut hak ni, hak apa WHO ni? Pusat Kesihatan Antarabangsa ni. Kita kata hak buat keputusan ni bukan kita. Kalau negeri Kelantan ni pejabat mufti. Tak? Negeri Malaysia ni peringkat Majlis Muzakarah Kebangsaan, peringkat dunia, peringkat Majlis Haram pun kena juga. Tak kira lah Majlis Haram tu WHO juga. Kalau kita hak kapal WHO jadi tu imam Majlis Haram kena juga. Mana dia seorang lah bisa. Ini masalah. Kumpulan ni dia panggil kumpulan konspirasi. Dia tu ada saja ni buat video ngepe orang, kata macam-macam yang menyebabkan ada di kalangan kita tak segi masjid dengan sebab masjid tak ikut sunnah. Kalau maya lagu ni sunnah WHO dia panggil. Ini di antara yang berbahaya. Jadi kita kena beri kepahaman kepada masyarakat, sah penjarakan ini bukan tetap, hanya berwaktu beberapa ketika saja. Jadi kita masa inilah kita nak bertawassul dengan amalan soleh kita. Ya Allah ya Tuhanku, 30 tahun dah aku semaya berjamaah. Rapat sah, penuh sah, betul sah. Hari ini dengan mari Qawi ya Allah, sah aku terpisah. Ya Allah dengan amalan aku 30 tahun solat berjamaah rapat sah, ya Allah hilangkan Qawi ini. Tak boleh kita tawassul lagi tu. Menangis kita. Biar Allah angkatkan bencana ini. Nah, pasal itulah bila MKN Istihar tahun ni boleh solat tarawih di masjid, nampak suka buat kita. Suka, ada orang tak suka. Dan orang tak suka, dia pandai dah maya tarawih di rumah. Jadi gitu. Pasal itulah bila doktor tanya soalan tadi, ana teringat ke cerita sikit. Dia lagi ke Ustaz Jan ni, kau nak habis. Waktu PKP, mula-mula kita tak pergi masjid 14 minggu. Ana yakin dan percaya tuan-tuan sudah menjadi macam salafus soleh dia. Dia semua takbiratul ihram. Kau tak ada? Tak ada guna dia tu imej dia di rumah. Nyedar. Jadi kerja. Lepas tu soalan yang kedua Datuk Ju ni, Datuk Doktor dia kata, ada ke orang teriak tak ada semaya jemaah? Ada ke tak ada? Zaman kita ni. Kita hak jaga budak-budak pondok ni ada. Munggu budak ni kalau kena igat tak semaya jemaah, kena piak. Tengok kat teriak petai ni, tak laki demam macam-macam. Ada juga lagi doktor. Ada lagi. Itu cerita lah orang hilang kata ya. Baik, para jemaah sekalian,
Maka kita macam bulan Ramadan ada benda ajaib. Maya tarawih jemaah tak tinggal, maya fardu tak. Ada ni realiti ni. Dia jumpa dia kata Ustaz Ana alhamdulillah tahun ni full tarawih. Daripada malam pertama sampai malam akhir tarawih masjid. Kita kata alhamdulillah. Patut maya lain. Rumah lah dia tergitu. Kita kata pelik, jaga ekor kepala ni Pak. Hak patut diutamakan solat fardu, bukannya solat apa ni, ialah solat tarawih itu solat sunat, tapi utama. Hak utama sekali kita kena jaga kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis kursi, sebaik-baik afdalu ma faratu alaih kan. Nabi Allah Taala sebut dalam hadis kursi itu, sebaik-baik amalan itu iaitulah apa yang aku fardukan kepada kamu. Wala yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Lepas tu baru Allah kata dalam hadis kursi, sentiasalah hamba aku ni bertakarrub kepada aku dengan amalan yang sunat. Ma taqarraba ilayya abdi. Itu promosi hadis tadi. Maknanya sebaik-baik hamba aku bertakarrub pada aku, iaitulah apa yang aku fardukan. Kemudian berterusanlah bertakarrub dengan amalan yang sunat, maka barulah kuntul ladzi sampai ke akhir hadis. Jadi para jemaah sekalian, kita kena berkesedaran bahawa jaga yang sunat, tak jaga yang fardu itu satu kecuaian. Satu dalam bahasa tasawuf dipanggil al-ghurur. Orang ni orang terpedaya dengan diri dia sendiri, terpedaya dengan ibadat dia. Tapi yang kita naknya, kita jaga yang fardu dan kita jaga yang sunat. Kita kata alhamdulillah, maka kita kena buat. Jadi Ustaz Jah pun minta supaya kita simpulkan. Jadi anak simpulkan para jemaah sekalian, perbincangan kita ini iaitulah tentang solat subuh berjamaah. Dan juga samalah solat-solat lain, cuma subuh ni ada dia punya tersendiri, sehingga Allah Taala sebut dalam Quran, wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi kita tadabbur ayat ini untuk sama-sama kita gilak balik, dan mungkin dalam sambutan bulan semaya yang akan datang ni mungkin kita boleh buat juga macam bulan Ramadan kita ada ayat tadabbur, kita buat tahun depan ni malah ke puluh halakat panggil cari pasar panggil dia ni mari Nah, tahun depan ni bulan solat kita keluar satu risalah tadabbur ayatul as-salah. Tak ada buat ya. Aqimus salata diluki syamsi sampai kepada ayat wa Qur'anal fajr. Boleh saja. Insya-Allah tahun depan kita baca sini. Nah, mari pula tak apa kalau ada, kalau tak ada mari dah. Baiklah, tahu masa dia lah. Gua juga, tapi biar sekurang-kurangnya hak guru-guru kita ni, ustaz-ustaz kita balik ada benda tangan, kita boleh buat ngajar pula, kita boleh perlumakkan pula, kita boleh sampaikan kepada masyarakat di bawah kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ya ada manfaatnya perbincangan kita di sini. Sekian aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman di atas jawapan yang diberikan dan penggolongan yang telah dibuat. Adik-adik dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, demikianlah berakhirnya forum meraih hifzillah melalui salat subuh. Apa yang dapat saya katakan, perbincangan kita bukan setakat tertumpu pada salat subuh sahaja, tapi merangkumi kepada semua salat-salat yang difardukan dan juga yang disunatkan. Kesimpulan dia tak boleh kita nak ambil take for granted. Kalau putih kata, betul ke tak tahu, take for granted, ambil mudah tentang semaya ni. Dia satu ibadat yang sangat penting, satu ibadat yang menjadi kayu ukur kepada ibadat-ibadat yang lain. Tak boleh kita nak bersuhu kita banyak amalan kalau semaya kita ni terabai, semaya kita tak cukup SOP, semaya kita tak ikut yang telah ditetapkan oleh agama kita. Adik-adik rahmati Allah Ta'ala sekalian, saya percaya di tangan masing-masing kita ada pamphlet berkenaan dengan semai subuh yang telah dikeluarkan oleh pihak Halakat Negeri. Kita ada stiker motor, kita ada stiker kereta. Boleh terima ke tak? Masa daftar tadi? Terima kan? Hak atas ni akan boleh, insya-Allah. Insya-Allah guna molek stiker-stiker tu adalah kempen kita. Kalau stiker kereta tempel di belakang kereta, stiker motor tempel di atas motor, dan insya-Allah lah supaya kempen solat subuh berjemaah, kempen solat berjemaah ni dia akan sampai ke seluruh negeri, insya-Allah. Jadi saya merakamkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita pada pagi ini
yang sanggup hadir daripada jauh, Fadil Datuk Dr. Abdul Basit. Mula-mula tak boleh nak mari, kata ai jauh. Dia sudah kuliah subuh 7.30 dah, Datuk Dr. Basit ni. Lepas tu nak hunggah mari pula. Kata tolong doktor, Datuk minta tolong sekali. Alhamdulillah, nampak tarpen nak mari pula tu. Kita mak kira insya-Allah hak tarpen. Jadi kalau rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berakhir sesi yang pertama, insya-Allah lepas ni kita akan masuk sesi kedua, sesi perasmian bulan salat 1442 Hijrah. Saya selaku moderator memohon ribuan kemaafan di atas terlanjur kata. Tengok dalam live tadi ada komen kata moderator kuat telajuk kecek Kelantan. Tak faham. Hot live kita tengok macam-macam. Orang Johor tu tengok, dia kata tak faham, kata minta maaf banyaklah. Dan kita buat Johor, lepas ni kita kecek luar. Sama-sama kita tangguhkan majlis forum kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Asr innal insana lafi khusr. Wa tawasaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.